Dalam sebuah bilik darjah, seorang guru yang bernama Alfira sedang mengajar murid-muridnya mengenai topik kata majmuk. Namun, ada seorang muridnya yang bernama Rachel kurang memahami perbezaan antara kata majmuk. Dia juga ingin memaklumkan masalahnya itu kepada gurunya. Baiklah pelajar sekalian, ada siapa-siapa yang mempunyai masalah berkaitan kata majmuk? Boleh tanya sekarang ya. Saya cikgu, saya masih kurang faham tentang perbezaan kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk kiasan. Boleh cikgu terangkan lagi sekali? Okey, baiklah. Di sini cikgu akan terangkan kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk kiasan. Kata majmuk istilah khusus adalah kosakata khusus bagi sesuatu bidang, manakala kata majmuk kiasan pula dia terdiri pada simpulan bahasa. Okey, dapat? Kak cikgu tolong berlanjut. Tak cikgu, saya agak memahaminya sekarang. Okay, supaya kamu lebih faham tentang kata majmuk istilah khusus ini, cikgu akan bagi satu contoh. Contohnya adalah perkataan jangka sudut, di mana jangka sudut ini adalah kosa kata khusus untuk bidang matematik. Kita akan dapat perkataan ini, kita akan jumpa perkataan ini dalam bidang matematik sahaja. Betul atau tidak? Betul cikgu. Sekarang saya mendapat gambarannya cikgu. Okey, supaya kamu lebih faham tentang kata majmuk ini, cikgu akan berikan rujukan tambahan tata bahasa yang ada berkaitan dengan kata majmuk ini kepada kamu ya. Betul ke ni cikgu? Ya, mestilah. Cikgu kan selalu ada untuk kamu, tanya-tanya, untuk bagi penerangan yang kamu tidak faham, bolehlah tanya-tanya cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu, saya amat menghargainya. Sama-sama Rachel. Cikgu di sini akan berusaha untuk membantu pelajar-pelajar cikgu. Cikgu akan sentiasa bersedia untuk kamu. Kalau kamu ada masalah lain, bolehlah tanya-tanya cikgu. Jangan segan-segan untuk tanya. Kita dapat melihat keprihatinan seorang guru yang bernama Alfira membantu muridnya yang kurang memahami dalam penguasaan kata majmuk. Tambahan juga, Cikgu Alfira memberikan bahan rujukan sebagai nota tambahan kepada muridnya, itu untuk lebih memahami tentang kata majmuk. Melalui pendukutan terima kasih, iaitu melalui pengucapan terima kasih oleh murid yang bernama Rachel dengan nada yang terharu dan menghargai bantuan gurunya, kerana gurunya yang dapat menyelesaikan masalahnya itu. Terima kasih. Tujuan dan matlamat dalam sapaan bertimbang rasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah tujuan strategi ini mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain dalam sesuatu situasi. Bagi matlamat, strategi ini perlu diterapkan dalam komunikasi bahasa Melayu kerana ia membantu guru serta murid untuk bersikap lebih prihatin, iaitu bertimbang rasa terhadap perasaan orang lain. Semasa sesi PDP di dalam kelas, Cikgu Rachel mendapati salah seorang muridnya iaitu Gunawati mengalami kesulitan. Cikgu Rachel pun bertekad ingin mengetahui masalah pelajarnya itu. Selamat pagi Gunawati. Cikgu perasan kamu tampak kesulitan ketika kelas bincangkan peribahasa pada hari ini. Ada sesuatu yang ingin kamu kongsikan kepada cikgu? Selamat pagi cikgu. Betul cikgu, peribahasa ni amat sukar untuk saya fahami. Kadang-kadang maksud peribahasa tu berbeza dengan apa yang saya bayangkan. Terima kasih Gunawati kerana berterus terang kepada saya. Cikgu faham bahawa peribahasa mungkin sedikit mencabar kerana mengandungi makna yang mendalam dan berbeza daripada penggunaan bahasa seharian yang biasa kita gunakan, betul tak? Jadi bagaimana jika kita cuba pendekatan yang berbeza untuk memahaminya supaya kamu lebih faham lagi peribahasa ni dengan lebih mendalam lagi lah. Macam mana cikgu? Okey, bagaimana kalau saya sediakan beberapa gambaran visual ataupun ilustrasi bagi setiap peribahasa. Mungkin dengan melihat gambar ni nanti, kamu akan lebih mudah memahami makna sebenar peribahasa tersebut. Jadi bagaimana Gunawati? Itu nampak menarik cikgu.
Saya rasa saya akan mudah memahami peribahasa jika ada gambar sebagai rujukan. Terima kasih cikgu kerana memahami saya. Tidak mengapa Gunawati, tujuan cikgu sebagai seorang guru adalah untuk membantu kamu dan rakan-rakan kamu yang lain. Guru mana je tak nak tengok murid-murid diorang berjaya, betul tak? Jadi kita perlu bekerjasama dan saling memahami. Kamu juga jangan segan tahu tak beritahu saya jika ada apa-apa kesulitan lagi. Baiklah cikgu. Cikgu terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama Gunawati. Berdasarkan dialog sebentar tadi, ini menunjukkan unsur timbang rasa antara guru dan pelajar di mana Cikgu Rachel dan Gunawati. Cikgu Rachel mempunyai rasa sensitiviti kepada masalah pelajar. Guru Rachel di mana beliau berusaha untuk memahami kesulitan yang dialami oleh pelajar dan berusaha untuk mencari cara bagi membantu pelajar tersebut. Sementara itu, pelajar juga mengakui dan berterus terang tentang kesulitan yang dialaminya dan bersedia untuk mencuba pendekatan baharu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Tujuan dan matlamat komunikasi rendah diri antara guru dan pelajar dalam bilik darjah adalah untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang positif, menyokong pertumbuhan dan perkembangan pelajar, serta memupuk hubungan yang sehat antara guru dan pelajar. Antara dua tujuan dan matlamat komunikasi rendah diri dalam konteks pembelajaran di bilik darjah ialah ianya dapat meningkatkan keyakinan diri. Melalui komunikasi rendah diri, guru boleh membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri mereka dengan memberi sokongan dan dorongan yang positif. Bagi manfaat yang kedua adalah ianya dapat memupuk hubungan guru-pelajar yang positif. Komunikasi rendah diri membantu mengukuhkan lagi hubungan antara guru dan pelajar. Hal ini penting kerana hubungan yang baik dapat meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, lakonan bagi strategi ini akan menayangkan seorang murid merasa rendah diri kerana kurang yakin akan kebolehannya dalam subjek bahasa Melayu. Perasaan rendah diri murid dapat dikurangkan dengan kata-kata semangat yang diberikan oleh guru kepada murid supaya murid lebih yakin untuk mencoba. Cikgu, saya ingin memaklumkan sesuatu mengenai penulisan karangan saya. Saya rasa suka untuk bercakap dan menulis dengan baik. Ya, Alicia. Apa yang menyebabkan kamu sukar untuk memahami penulisan karangan bahasa Melayu? Saya rasa saya kurang baik dan suka untuk saya tulis dalam bahasa Melayu. Saya sentiasa berasa gemetar, lepas tu takut lakukan kesilapan. Alicia, jangan sesekali merasa begitu. Bahasa Melayu ni adalah bahasa kita dan setiap orang mempunyai keupayaan dan kebolehan untuk mempelajari dan menulisnya dengan baik. Saya percaya awak pun boleh menulisnya dengan baik dan awak boleh berjaya dalam subjek ini. Terima kasih cikgu, tetapi kan cikgu, saya rasa sangat ketinggalan. Alicia, kamu perlu tahu kejayaan dalam bahasa Melayu bukan sekadar kemampuan sendiri, lebih daripada itu. Ia memerlukan usaha dan latihan. Pernahkah kamu mencuba untuk menulis dan bercakap dalam bahasa Melayu di luar kelas? Tidak cikgu, kerana saya lebih menggunakan bahasa Inggeris di luar kelas. Mungkin kita boleh kerapkan percakapan bahasa Melayu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Mulai hari ini, cikgu akan memberi peluang kepada kamu dan rakan-rakan semua bercakap dan berbincang dalam bahasa Melayu semasa sesi pengajaran kita. Ini akan membantu kamu dan rakan-rakan lebih mahir dalam percakapan dan juga penulisan kamu. Ya betul. Terima kasih atas bantuannya cikgu. Saya pasti akan cuba untuk betul-betul. Lepas tu saya menulis dalam bahasa Melayu sebanyak mungkin. Sama Alicia, sila memberitahu kepada cikgu jika kamu memerlukan sebarang bantuan ataupun pertanyaan dalam bahasa Melayu. Saya sedia membantu kamu untuk mempertingkatkan kemahiran bahasa Melayu kamu. Tekanan tersebut, Cikgu Gunawati menunjukkan keprihatinan dan kesanggupan membantu Alicia yang merasa rendah diri terhadap kebolehannya dalam bahasa Melayu. Dia memberikan tindakan positif, menekankan kepentingan amalan dan menawarkan bantuan tambahan. Ini adalah contoh pendekatan yang menyokong dan merendah diri dalam membantu pelajar mengatasi kesukaran dalam pembelajaran bahasa Melayu.
Untuk strategi toleransi pula, tujuan strategi toleransi ialah penggunaan strategi ini dalam pengajaran dapat membantu guru mendampingi murid dengan mudah. Strategi toleransi ini dapat membantu guru untuk memahami situasi, perasaan, latar belakang dan sosioekonomi seseorang murid dalam bilik darjah. Manakala untuk matlamat strategi toleransi pula ialah apabila guru memahami situasi murid, guru dapat membantu murid tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan memberi semangat kepada murid untuk terus belajar dengan yakin dan tenang. Situasi yang akan kami bawakan ini adalah seorang murid mengalami kesukaran dalam memahami bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru dalam bilik darjah dan guru memberikan perhatian serta bersabar mendengar masalah pelajar itu dan mencari penyelesaiannya bersama-sama. Mari kita lihat lakonan untuk strategi toleransi. Pelajar sekalian, ini saja topik pembelajaran kata kerja hari ini. Ada soalan? Cikgu, saya ada soalan tentang penggunaan kata kerja dalam bahasa Melayu. Saya sebenarnya sering keliru mengenai penggunaan kata kerja ber dan penggunaan kata kerja me. Saya sebenarnya Ya, Paulina. Terima kasih atas soalan awak. Ini soalan yang bagus. Mari kita bicarakan bersama. Bilakah kamu berasa keliru tentang penggunaan kedua-duanya? Saya sebenarnya sering keliru apabila harus menggunakan kata kerja ber sebelum kata kerja seperti bermain dan apabila saya menggunakan me seperti memainkan. Saya faham kekeliruan itu. Sebenarnya ini adalah masalah biasa. Penggunaan per biasanya digunakan untuk kata kerja yang dilakukan oleh subjek yang melibatkan lebih daripada seorang, seperti mereka sedang bermain bola. Mereka ini tadi menunjuk pada sebuah kelompok yang terdiri daripada lebih dari satu orang. Manakala me digunakan untuk kata kerja yang dilakukan oleh subjek atau tertumpuk pada satu orang, seperti Lina lah yang memanggil kita itu tadi. Nampakkah perbezaannya, Paulina? Ya. Jelas sekali penerangannya. Terima kasih cikgu, tetapi kadang-kadang saya masih ragu-ragu. Tak apa, Paulina. Bahasa Melayu ni memang kompleks dan memang mengelirukan pada awalnya. Okey, kalau macam tu saya akan berikan lebih banyak contoh. Dan apa tu? Latihan supaya kamu dan rakan-rakan lain lebih memahami perbezaan penggunaannya. Jika kamu memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk bertanya cikgu, okey? Baik, terima kasih cikgu. Saya pasti akan berusaha lagi untuk memahaminya. Baguslah, cikgu di sini akan setia untuk membantu. Jangan ragu untuk bertanya soalan atau meminta bantuan jika kamu memerlukan penjelasan. Okey? Dalam situasi tersebut, Cikgu Alicia menunjukkan sikap toleransi dengan mendengar soalan dan kekeliruan pelajarnya iaitu Paulina tentang bahasa. Beliau memberikan penjelasan yang jelas dan menawarkan bantuan tambahan serta mewujudkan persekitaran yang menyokong untuk memahami perbezaan penggunaan kata kerja dalam bahasa Melayu. Ini adalah contoh pendekatan yang menyokong dan bertolak ansur dalam membantu pelajar untuk memahami konsep bahasa yang kompleks.